Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penilaian Dr. Rosita binti Puyok. Hari ini, saya Winnie Chen akan membentangkan tentang refleksi perdegahan predikan fasa 1. Ini merupakan isi kantongan yang saya akan bentangkan pada hari ini. Yang pertama ialah maklumat umum. Nama saya Winnie Chen yang merupakan pelatih guru dari PSMP BMSKC 2 ambilan Jun 2020. Bidang pengajaran saya ialah Bahasa Melayu. Pensyarah penilaian saya ialah Dr. Rosita binti Puyok, manakala guru pembimbing saya ialah Puan Wong Ding Chung. Saya telah menjalani predikan fasa 1 di Sekolah SJKC Chunghua, Kota Kinabalu, Sabah. Yang ini merupakan peta lokasi SJKC Chunghua, Kampung Ayer. Semasa menjalani predikan di SJKC Chunghua, Kampung Ayer, saya telah ditugaskan untuk mengajar Bahasa Melayu. Tempoh pengajaran saya ialah 3 jam seminggu. Kumpulan murid yang saya ajar ialah tahap 1 iaitu tahun 3 dan kelas yang saya ajar ialah 3A. Dalam kelas 3A, terdapat 42 orang murid, 21 orang lelaki dan 21 orang perempuan. Saya juga akan mengajar murid berkeperluan khas iaitu seramai 2 orang. Pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada di IPG. Saya telah menyenaraikan 4 kemahiran dan pengetahuan yang telah saya pelajari. Yang pertama ialah teori pembelajaran, yang kedua ialah teknik pengajaran, yang ketiga ialah kemahiran pengajaran dan yang keempat ialah pengurusan bilik tajam. Pembelajaran yang saya aplikasikan ialah teori kecerdasan berbagai. Menurut Gather 1999, kecerdasan berbagai adalah kepakaran kecerdasan manusia seharusnya mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan masalah, menangani masalah sesuai dengan masa dan tepat untuk menghasilkan output yang efektif. Saya telah mengaplikasikan teori kecerdasan berbagai dalam pengajaran dan pembelajaran saya. Contohnya, saya telah mengaplikasikan verbal linguistik, iaitu murid suka berbahasa dengan iaitu kebolehan proses melalui bacaan, bertuturan, menulis dan memberitahu. Contohnya, dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya telah memberikan murid membaca teks cerita, menulis dan mengedit teks. Yang kedua ialah visual run, iaitu penggunaan alat bantu mengajar dan grafik. Contohnya, murid mempelajari menggunakan bahan maujuk, kenali kata majmuk dan penggunaan slide PowerPoint untuk mempelajari simpulan bahasa. Yang ketiga, saya aplikasi teori kecerdasan berbagai ialah interpersonal, iaitu pembelajaran berkumpulan. Contohnya, saya membagikan murid kepada 6 kumpulan dan murid membina ayat seluar dalam kumpulan. Ini merupakan gambar-gambar yang saya ambil ketika saya menjalani proses pengajaran dan pembelajaran saya dengan menggunakan teori kecerdasan berbagai, iaitu saya telah memberi murid membuat latihan, mengedit dan menulis teks. Dan saya juga menggunakan gambar-gambar yang menarik untuk murid-murid lihat supaya mereka dapat memahami dengan lebih cepat dan lebih dalam. Saya juga membagikan murid kepada kumpulan untuk berbincang dalam kumpulan. Pengetahuan yang kedua ialah teknik pengajaran. Saya telah menggunakan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik semasa proses pengajaran dan pembelajaran saya. Saya telah menggunakan pendekatan seperti interaktif, didaktif, elektif dan komunikatif. Saya juga menggunakan strategi seperti strategi perpustakaan murid, iaitu tepat pada abad pembelajaran abad ke-21, dan saya juga akan menggunakan perpustakaan guru, dan saya juga menggunakan perpustakaan bahan iaitu menggunakan bahan slide PowerPoint, bahan maujuk dan sebagainya. Dalam kaedah saya juga menggunakan audio hafaz, binaan, audio lingua dan komunikatif. Binaan saya digunakan untuk mengajar kemahiran menulis, dan manakala audio lingua, audio hafaz dan komunikatif saya menggunakan untuk mengajar kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran seni bahasa. Teknik yang saya aplikasikan ialah teknik bercerita, teknik berdialog, teknik simulasi, teknik soal jawab dan teknik permainan bahasa. Contohnya, saya memberikan murid berdialog semasa saya mengajar kemahiran mendengar dan bertutur. Mereka dapat berdialog berdasarkan teks yang mereka hasilkan. Permainan bahasa, mereka dapat permainan word-word untuk mempelajari aspek seni bahasa seperti kata majmuk, penjodoh bilangan dan sebagainya.
Pengetahuan yang ketiga yang sedia ada di IPG ialah kemahiran pengajaran, iaitu kemahiran segmentasi. Kemahiran segmentasi yang berkait dengan tajuk pembelajaran mampu menarik minat murid dengan menyelipkan lagu-lagu, permainan puzzle, animasi dan sebagainya. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya telah mengaplikasikan kemahiran segmentasi, iaitu di mana saya telah memberikan murid menonton dan menayangkan video animasi, menayangkan lagu-lagu kepada murid untuk menyanyi bersama-sama dan permainan puzzle dan menulis cita-cita mereka untuk menarik minat mereka untuk mengikuti pengajaran pada hari tersebut. Kemahiran penggunaan bahan sumber, iaitu saya juga menggunakan penggunaan bahan sumber maujud, iaitu tong sampah kita semula dalam pengajaran murid-murid tentang tema sayangi bumi, supaya murid-murid tahu kepentingan untuk menyayangi alam sekitar. Kemahiran pengajaran yang ketiga ialah kemahiran pengukuhan, iaitu respon aktif dan mesra. Saya berusaha untuk mengingati dan menyebut nama semua murid yang terdapat dalam kelas 3A sepanjang saya menjalani pendidikan fasa 1 di Sekolah Eksekusi Chunghwa. Saya juga memberikan anugerah cemerlang kepada murid setiap bulan. Terdapat 4 anugerah cemerlang yang saya bagi. Yang pertama ialah anugerah respon murid paling aktif, yang kedua anugerah murid keputusan cemerlang, yang ketiga ialah anugerah murid respon paling bersemangat, dan yang keempat ialah anugerah murid paling rajin. Seterusnya, saya juga akan memberikan hadiah notebook sebagai motivasi kepada semua murid. Ini merupakan gambar-gambar yang telah saya ambil semasa saya memberikan hadiah notebook kepada murid-murid. Pengetahuan yang keempat yang sedia ada di IPG ialah pengurusan bilai darjah, iaitu saya berusaha untuk membina hubungan mesra antara guru dengan murid. Saya berusaha untuk mengingati semua nama murid dan menyebut nama murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, saya juga mengenali latar belakang murid-murid melalui pergaulan dengan mereka setiap hari. Yang ketiga ialah saya dapat mewujudkan interaksi dua arah antara guru dengan murid dan murid dengan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Perkara-perkara ini dapat membentuk hubungan yang positif antara saya dengan murid-murid kelas 3A. Yang ketiga ialah pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi sepanjang praktikum fasa 1 di Eksekusi Chunghwa. Yang pertama ialah kawalan kelas. Saya belajar bagaimana untuk pengawalan kelas dengan baik untuk mewujudkan kelas yang kondusif. Yang kedua ialah simakan kerja rumah, iaitu saya dapat memastikan semua murid dapat menyiapkan tugasan yang saya berikan dan dapat menghantar tugasan pada tarikh yang ditetapkan. Yang ketiga ialah perancangan proses pengajaran dan pembelajaran. Saya juga dapat belajar untuk menyediakan rancangan pengajaran harian sebelum proses PDP dijalankan. Hal ini dapat memastikan proses PDP dapat dijalankan dengan lancar dan baik dengan mengikuti rancangan yang dibuat. Yang keempat ialah saya juga belajar untuk menggunakan TMK semasa proses pengajaran dan pembelajaran saya. TMK ini mampu untuk menarik minat murid untuk mengikuti kelas pada hari tersebut kerana terdapat permainan walk-walk, permainan Kahoot, terdapat slide PowerPoint dan permainan kuisi yang saya telah aplikasikan dalam kelas kepada murid-murid. Mereka dapat bermain sambil belajar. Hal ini secara tidak langsung dapat membolehkan mereka untuk mengikuti kelas dan mempelajari aspek tata bahasa dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan bahasa Melayu dengan baik. Yang kelima ialah penulisan refleksi. Selepas pengajaran dan pembelajaran, saya juga belajar untuk menulis refleksi. Hal ini dapat membantu saya mengetahui kelemahan dan kekuatan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Hal ini juga dapat membantu saya untuk meningkatkan kelemahan saya pada masa yang akan datang. Yang keenam ialah pentafsiran bilai darjah. Saya juga belajar untuk membuat pentafsiran bilai darjah setiap hari di dalam kelas. Hal ini dapat membolehkan saya mengetahui tahap penguasaan murid dalam setiap kemahiran. Contohnya, saya dapat mengenal pasti murid
tahap penguasaan murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, dan aspek seni bahasa dan tanda bahasa. Melalui pendaftaran bilik darjah, saya juga dapat mengenal pasti objektif yang ditetapkan dapat dicapaikan. Ini merupakan TMK yang saya aplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya, yaitu Kahoot, Walkwall, Slide PowerPoint, dan Quizzy. Dan ini merupakan semakan kerja murid, pendaftaran bilik darjah, dan penulisan refleksi selepas pengajaran dan pembelajaran dijalankan. 4 ialah ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan semasa proses pengajaran di eksekusi Chunghwa. Inovasi yang pertama ialah murid kurang mengenal pasti pembentukan kata mazmum. Oleh itu, masalah yang dihadapi ialah murid kurang mengenal pasti kata mazmum dalam teks. Murid membentuk kata mazmum yang salah. Contohnya, jam loceng mereka dapat membentuk kepada loceng jam. Mereka dapat translate kepada Cina, translate dari Cina terus. Jadi mereka membentuk kata mazmum yang salah. Dan masalah yang ketiga ialah mereka tidak berminat untuk belajar kata mazmum kerana berasa bosan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, saya telah menghasilkan langkah dan tindakan, iaitu saya telah menggunakan teknik permainan bahasa, iaitu menghasilkan paham maujud, iaitu kenali kata mazmum. Iaitu saya telah membentuk kata pembentukan. Hal ini dapat membantu murid mempelajari pembentukan kata mazmum dengan lebih mudah. Kerana terdapat gambar-gambar dan perkataan-perkataan yang ringkas untuk membantu murid-murid memahami dengan lebih cepat. Gambar-gambar yang menarik ini juga dapat menarik minat murid untuk mempelajari kata mazmum. Kesan yang saya dapati ialah respon murid semasa pengajaran saya lebih aktif dan pengetahuan murid tentang aspek tata bahasa menjadi lebih meluas. Ini merupakan paham maujud kenali kata mazmum yang saya hasilkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran saya untuk mengajar aspek tata bahasa pada hari tersebut. Inovasi yang kedua yang saya hasilkan ialah murid kurang berminat untuk membaca teks yang panjang. Jadi masalahnya ialah murid tidak berminat untuk membaca teks yang panjang dan teks yang tidak mempunyai grafik yang menarik juga akan menyebabkan murid berasa bosan apabila membaca teks tersebut. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan murid tidak aktif dalam aktiviti membaca teks yang panjang semasa pengajaran saya dijalankan. Jadi, saya telah mengambil langkah dan tindakan ialah saya telah mengubahkan teks tersebut dalam bentuk poster animasi. Poster animasi ini mempunyai gambar yang menarik dan maklumat yang ringkas untuk murid-murid baca dan mudah memahami. Dan kesan yang saya dapati ialah respon murid menjadi lebih aktif dan mereka dapat memahami teks dan menjawab soalan dengan lebih tepat. Ini merupakan poster animasi kanak-kanak yang telah saya hasilkan dalam teks permainan dan IC. Itu kecil video yang saya telah simpan untuk membuktikan respon murid menjadi lebih aktif dan mereka dapat memahami teks tersebut dan dapat menjawab soalan dengan lebih tepat. Okey, ini permainan dan IC dimainkan oleh beberapa orang pengajar dan inovasi yang ketiga ialah murid tidak menghantar kerja rumah yang diakhirkan oleh guru. Masalahnya ialah mereka tidak membuat kerja rumah yang diberikan dan mereka berasa terlalu bosan kerana mempunyai ayat yang panjang. Jadi, langkah dan tindakan yang saya telah ambil ialah saya telah menggunakan aplikasi Catatan untuk memberikan kerja rumah kepada murid-murid. Saya akan menghantarkan link Catatan ini dalam WhatsApp grup kelas 3A kepada murid-murid. Jadi, mereka dapat membuka link tersebut dan belajar sambil bermain. Mereka dalam aplikasi Catatan tersebut juga dapat melihat tahap penguasaan murid setelah permainan Walkwall tersebut.
Kesannya, saya mendapati murid aplikasi kedetan ini dapat menarik minat murid untuk membuat kerja rumah yang telah saya akhirkan dalam bentuk kedetan. Dan tahap penguasaan murid juga dapat meningkat dari berbagai aspek. Ini merupakan aplikasi kedetan yang telah saya hasilkan untuk memupuk minat murid untuk membuat kerja rumah. Dalam aplikasi kedetan ini, murid dapat berkumpul bersama-sama di dalam aplikasi kedetan ini dan berbincang kerja rumah yang saya akhirkan di dalam kedetan ini. Murid-murid juga dapat melihat bahan pengajaran yang saya simpan sebagai untuk mengulang kaji pada hari tersebut. Kedetan ini dapat menyimpan bahan pengajaran tersebut supaya murid-murid dapat menyimpan kembali apa yang telah dipelajari pada hari tersebut dan dapat mengulang kaji melalui video-video yang telah saya upload dalam kedetan ini. Seterusnya, saya juga dapat menyimpan kerja rumah di dalam aplikasi kedetan ini. Murid-murid boleh membuka link tersebut, iaitu saya permainan Wowo ini untuk membuat, dan saya dapat melihat keputusan dan tahap penguasaan murid terus dalam aplikasi kedetan ini. Inovasi tambahan ialah sistem pengajaran mampu meningkatkan tahap penguasaan murid. Dan inovasi yang saya hasilkan ialah dapat memberikan peneguhan positif kepada murid. Langkah dan tindakan yang saya ambil ialah saya telah memberikan anugerah cemerlang kepada murid setiap bulan, dan saya telah meletakkan gambar beserta nama penuh murid dan melekatkan di papan notis kelas untuk sebagai motivasi kepada murid-murid yang lain. Kesannya ialah semasa proses pengajaran dan pembelajaran saya mendapati murid menjadi lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka lebih tekun untuk menyiapkan tugasan yang saya berikan. Ini merupakan anugerah cemerlang, poster anugerah cemerlang yang telah saya hasilkan untuk melekatkan di papan notis kelas 3A untuk sebagai motivasi kepada murid-murid yang lain. Yang kelima ialah komen dan reaksi mengajar sepanjang pengalaman mengajar. Yang pertama ialah sistem pendidikan baharu, iaitu saya belajar untuk penggunaan TMK, iaitu Smartboard dalam pengajaran. Yang kedua ialah dapat menyediakan bahan pengajaran yang berbagai seperti dalam bentuk permainan Wowo, dalam bentuk bahan maujud dan sebagainya. Yang kedua ialah hubungan sosial. Saya dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan guru dan guru-guru di sekolah eksekusi Chunghwa dan murid-murid kelas 3A di sekolah. Semua guru sangat ramah dan setia untuk membantu saya semasa saya menghadapi kesukaran dalam proses pengajaran. Yang ketiga ialah tindakan susulan. Saya juga sentiasa untuk meminta tunjuk ajar daripada pensyarah dan guru pembimbing saya serta senior saya semasa saya menghadapi sebaran tugasan semasa saya menjalani pendidikan fasa 1 ini. Terima kasih kepada pihak sekolah memberi kesempatan kepada saya untuk menjalani pendidikan fasa 1 di eksekusi Chunghwa, Kota Kinabalu, Sabah untuk menimba ilmu pengetahuan agar dapat menjadi seorang bersiswa guru yang cemerlang pada masa yang akan datang. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.